Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan bersama saya pada malam ini Saudara Hafiz Nafiah dan juga Saudara Wan Quris dan Puan Suzalina. Jadi banyak soalan-soalan yang telah pun dirangka tuan-tuan untuk kita bincangkan pada malam ni. Dan insyaAllah akan saya jawab melalui akaun Facebook saya, iaitu page Lokman Nur Adam Official. Dan juga tolong onkan TikTok. Saya nak maklumkan bahawa akaun YouTube saya telah pun disekat. Telah pun disekat untuk 3 bulan. Ini tahulah tuan-tuan, puak-puak yang kianat ni. Nampak gaya dia tak puas hati bila mana kita berterusan live walaupun dah selepas pilihan raya ni. Maka mereka telah pun menyekat saya punya akaun YouTube. Mereka telah pun menyekat akaun YouTube saya. Jadi saya minta supaya mereka yang biasa follow saya melalui YouTube, bolehlah follow saya punya TikTok. TikTok saya Datuk Efrosofi Lokman Nur Adam ataupun Datuk Lokman Adam. Anda boleh dapat saya punya akaun TikTok saya. Dan dalam masa yang sama juga, sesiapa yang ada sebarang persoalan boleh diajukan di talian 011 3595 4044 4044. Okey tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum bahawa tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tan Sri Mahyudin Yassin telah dipanggil menghadap ke istana. Untuk makluman tuan-tuan, bahawa kita telah selesai proses pengundian pada hari Sabtu, pada tanggal 19 hari bulan. Keputusan pun telah kita tahu pada lewat malam. Dan pada tarikh 20 hari bulan yang merupakan hari Ahad, hari Ahad ini, Tuanku telah mengeluarkan satu kenyataan meminta parti-parti yang berjaya untuk mendapat simple majority, iaitu 112 kerusi, walaupun ada satu Bagan Serai dan juga di mana? Padang Serai, belum lagi ini. Jadi kalau ada 111 pun dah boleh submit sebenarnya. Jadi disebabkan tidak ada mana-mana parti yang telah pun mula-mula diminta untuk submit sebelum jam 2 petang pada hari Isnin. Itu adalah permintaan ke bawah duli tuanku. Maka pada hari ni apa? Pada hari Selasa, hari Senin tu, Tan Sri Mahyudin Yassin telah pun submit 114 nama. Dan hari ini dia tambah lagi satu nama. Ini apa yang Tan Sri Mahyudin Yassin punya version. Manakala di sebelah pihak Barisan Nasional, disebabkan semalam kita baru berbincang dan nak dapatkan SD dan sebagainya, maka kita telah pun meminta supaya ke bawah duli tuanku dapat membenarkan supaya nama-nama itu disubmit pada hari ini, sebelum jam 2 petang. Dan ianya telah pun disubmit oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi pada jam 4.30 petang. Apa yang berlaku hari ini, saudara, bila sampai ke istana, Tan Sri Mahyudin nampaknya begitu berang, marah dengan pegawai-pegawai istana. Ini cerita-cerita kabar angin saja. Jangan percaya tuan-tuan, kabar angin, jangan percaya. Ianya hanya kabar angin. Daripada kabar angin yang kita dapat, Tan Sri Mahyudin marah dan
sampai meninggikan suara kepada pegawai istana mengatakan bahawa you guys are very rude, tak umpama dia, sebab mereka ini tidak mengangkat telefon Tan Sri Muhyiddin. Sebenarnya Tan Sri Muhyiddin dengan Dr. Samsuri mohon nak minta ke bawah duli tuanku berjumpa pada hari Ahad tu juga, pukul 5 petang. Namun ke bawah duli tuanku tak mau jumpa siapa pun, dia tak jumpa. Baginda tuanku tak jumpa siapa pun. Bukan hanya Muhyiddin tak dapat, Dr. Samsuri tak dapat, Haji Hadi tak dapat. Tak ada siapa yang dapat berjumpa. Kerana memang ada prosedur yang ditetapkan oleh ke bawah duli tuanku. Pertama sekali, dia minta supaya hantar dulu senarai nama itu sebelum jam 2 petang hari Isnin. Kemudian disebabkan Barisan Nasional meminta tempoh tambahan, dilanjutkan sehingga 2 petang hari Selasa, hari inilah tuan-tuan. Jadi kemudian Tan Sri Muhyiddin telah masuk dahulu tadi, dia dah masuk dulu menghadap ke bawah duli tuanku. Cuma nampaknya ke bawah duli tuanku setelah diberikan, ni bukan saya cakap, ni Tan Sri Muhyiddin sendiri cakap, apabila ke bawah duli tuanku telah diberikan 115 SD, ke bawah duli tuanku mengatakan bahawa ianya tak cukup. Ini yang Tan Sri Muhyiddin tadi berang, dia berang, dia kata kenapa tak cukup. Tapi patutnya dia cakap tu kepada ke bawah duli tuanku lah, dan sepatutnya perjumpaan beliau dengan ke bawah duli tuanku tu tak payahlah nak cerita, itu urusan beliau dengan baginda tuanku. Tetapi mengikut Tan Sri Muhyiddin, ke bawah duli tuanku telah meminta supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk mewujudkan apa yang dipanggil sebagai Unity Government ataupun kerajaan perpaduan. Jadi bila Anwar sampai, tuanku telah meminta supaya Tan Sri Muhyiddin tunggu di luar dulu. Beliau nak menyatakan benda yang sama kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, menawarkan supaya demi kemaslahatan, demi masa depan rakyat Malaysia, demi sebuah kerajaan yang stabil, sebab kerajaan yang nak dibentuk oleh Tan Sri Muhyiddin pun hanya ada 115 orang. Kerajaan yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kita tak pasti berapa ramai jumlah, sebab tidak dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sudah pastilah mengikut pengamatan baginda tuanku, lebih baik diwujudkan Unity Government. Kerana bila CSA antara kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri ditandatangani, ternyata bahawa tidak ada sebarang masalah sehinggalah parlimen dibubarkan. Tidak ada percakaran di antara pembangkang dengan kerajaan, percakaran yang serius, kecuali satu bantahan yang dibuat sehingga berlakunya undi berbelah bagi untuk satu usul yang berkaitan dengan SOSMA yang dibawa oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, iaitu Menteri Dalam Negeri. Jadi itulah menyebabkan ke bawah duli tuanku telah mengusulkannya. Namun selepas selesai perjumpaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, baginda tuanku amat terkejut bila melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meninggalkan istana tanpa pun memaklumkan kepada ke bawah duli tuanku. Ini menunjukkan betapa kurang ajarnya pemimpin bersatu ni, tuan-tuan. Dan lebih angkuhnya, dia mengadakan PC di rumah dia dan menyatakan dia menolak saranan tuanku ini mentah-mentah, tuan-tuan. Dia kata kita Perikatan Nasional tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Dan dia mempertikaikan kenapa dia dah bawa 115 SD, dan tuanku tak nak terima dia, tak nak membenarkan dia untuk mengangkat sumpah. Mungkin Ben Pago ni lupa
bahawa tuanku ni kenal dia sebagai seorang penipu. Tuanku lebih tahu dia ni memang penipu. Dan kita kena faham tuan-tuan, tuanku dia ada garis masa tu untuk apa? Bila dia suruh hantar sebelum pukul 2 petang hari SDSD tu, tolong telefon Dato' Izzy boleh tulis. Sama ada SDSD tu betul-betul boleh dipercayai ataupun tidak. Dan bila dia tengok nama-nama 114 nama yang telah dihantar oleh Tan Sri Muhyiddin tu, dia dapati bahawa memang ada sedikit kejanggalan, kerana di dalam itu termasuklah 10 nama daripada Barisan Nasional. Saya menjangkakan 10 nama ini tak tepat. Dia mungkin 6, dia mungkin 10 tuan-tuan. Ini tak tepat. Ini saya menjangkakan. Okey. Jadi itu sebablah baginda tuanku, lagipun kalau 115 pun sangat rapuh, sangat rapuh. 114 ni sama macam bila mana Tan Sri Muhyiddin Yassin diangkat menjadi Perdana Menteri, dan memang rapuh. Jadi atas dasar itu tuan-tuan, atas dasar itu maka baginda tuanku mencadangkan supaya diwujudkan unity government, dan ianya ditolak mentah-mentah oleh Muhyiddin dan Perikatan Nasional, serta mereka mempertikaikan kenapa tuanku tak ni. Jadi saya nak beritahu dengan Tan Sri Muhyiddin, sudah pastilah tuanku cek dengan mereka-mereka yang terlibat itu. Itu sebab pada hari esok baginda tuanku telah meminta supaya jam 10.30 pagi baginda nak jumpa dengan kesemua 30 orang wakil rakyat daripada Barisan Nasional. Kerana di kalangan wakil rakyat Barisan Nasional ini ada yang telah memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan ada di kalangan mereka juga telah pun menulis surat mengatakan mereka menarik balik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kena faham bila Tan Sri Muhyiddin Yassin, contohnya lah bila dia panggil Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari, Haji Openg, dia mengatakan bahawa Barisan Nasional sudah bersetuju untuk mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri. Itu sebab kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Patinggi Abang Johari, Haji Openg, ialah satu kenyataan seolah-olah bahawa UMNO BN sudah bersetuju untuk menyertai Kerajaan Perikatan Nasional dan GPS serta GRS. Ini kena jelas, kena jelas supaya orang faham tuan-tuan, supaya orang faham. Sebenarnya BN tak pernah pun berunding atau berbincang dengan Perikatan Nasional, yang ada beberapa individu secara peribadi. Dan untuk makluman tuan-tuan, SD individu secara peribadi ini tidak boleh diguna pakai, kerana mereka-mereka yang bertanding atas tiket Barisan Nasional sudah pun menandatangani aku janji, di mana di dalam aku janji ini, saudara, mereka telah pun menyatakan persetujuan untuk membenarkan Presiden berunding bagi pihak mereka dan memilih parti mana yang bersesuaian untuk BN menjalankan kerjasama. Dan di dalam aku janji tersebut juga, calon-calon Barisan Nasional yang nak jadi calon sudah menyatakan persetujuan bahawa mereka harus mengikut ketetapan parti dan ataupun ketetapan kepimpinan parti. Jadi
Datuk Seri Zahid sebagai pengurusi Barisan Nasional adalah merupakan pemimpin Barisan Nasional. So perlulah akur dengan apa ni keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid selepas berbincang dengan Top 5 dan Top 5 UMNO. Dalam perbincangan terakhir itu 3 Top 5 yang hadir, Datuk Seri Zahid, Tok Mat Hassan dan juga Datuk Seri Khalid Nordin. Ketika itu Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Mahathir Khalid tidak hadir. Jadi keputusan Top 5 itu telah bersetuju untuk kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ini kena jelas. Okey, sudah ada persetujuan. Sudah ada persetujuan dan sesiapa yang memandai menandatangani SD menyokong pemimpin parti lain selain daripada apa yang dipilih oleh kepimpinan Parti Barisan Nasional, ianya boleh dianggap sebagai pelanggaran disiplin. Jadi kita akan atur satu laporan disiplin akan dibuat. Satu laporan disiplin akan dibuat ke atas mereka-mereka yang masih berdegil, terutamanya orang yang menandatangani untuk menyokong Muhyiddin tapi mereka tidak mahu tarik balik, tak mahu tarik balik, maka orang macam ni ada kemungkinan besar kita akan buat laporan disiplin. Kita juga tahu dalam saat-saat terakhir ini, saat-saat genting ini, bila mana parti berhadapan dengan kekalahan, kita lihat banyak pihak yang telah pun mengeluarkan kenyataan-kenyataan dan ada agenda-agenda untuk menjatuhkan Datuk Seri Zahid Hamidi sebelum sempat kita membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan. So, laporan disiplin juga akan dibuat kepada individu-individu yang terlibat dalam gerakan ini. Kerana sekarang ni masa yang sangat krusial, kita perlu pertahankan parti kita. Kita perlu pastikan bahawa pembentukan kerajaan baru ini dapat disegerakan supaya kita boleh betulkan institusi-institusi asas negara, boleh melakukan persiapan untuk berhadapan dengan banjir. Kita boleh lakukan persiapan untuk berhadapan dengan masalah-masalah kegawatan ekonomi, inflasi, stagflation pada tahun hadapan, shortage of food, ataupun kekurangan bekalan makanan, kenaikan harga barang yang melampau pada tahun hadapan. Ini perlu disegerakan. Ini penting tuan-tuan. Ini sangat-sangat sangat-sangat penting. Jadi itu lebih kurang senario dia. Dan pada hari esok kita harap malam ni saya difahamkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengar khabar ni pun cerita dongeng saja tuan-tuan. Tak payah percaya. Dengar khabar durian akan runtuh pada malam ni. Jadi saya mengundang kepada pencuri-pencuri durian, penyamun-penyamun tarbus dan rakan-rakan mereka yang sewaktu dengannya, kalau pergi rompak kedai emas, sistem keselamatan mereka ni sangat rapi tuan-tuan. Kalau nak pergi samun orang apa semua sekali, silap-silap tuan-tuan kena tangkap. Tetapi kalau tuan-tuan cerdik di saat-saat akhir ni, bila mana durian-durian ini gugur tuan-tuan. Saya dengar satu orang nak dapat 5 biji durian. Jadi follow saja ahli parlimen yang tuan-tuan syaki mungkin akan dibayar oleh Muhyiddin. Samunlah orang macam ni. Jangan buat samun orang-orang yang tak berdosa ni. Kalau orang-orang yang menerima rasuah ni, memang patut kena samun pun. Biar dia orang terasa. Bila buat benda yang salah, Allah Ta'ala akan balas dengan benda-benda yang tak mereka jangkakan. Silap-silap dia samun bukan setakat dengan 5 ketul durian tu, bukan 5 ketul, 5 biji durian. Dia samun sekali dengan apa juga ada dalam kereta. Berhati-hatilah di jalan raya. Kalau boleh
mereka-mereka yang bermesyuarat dengan presiden dekat PWTC ni kan. Selepas mesyuarat tu jangan pergi jauh lah kan. Duduklah dekat hotel Sari Pasifik ke kan. Besok sama-sama pergi ke istana supaya durian pun selamat kan. Kita pun pantau juga supaya tidak ada orang yang pergi menghantar durian kan. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan pun tak kena rompak durian-durian tu. Kita risau sebab sekarang ni musim musangking, apa nama lagi yang pelik-pelik ni, B24 IOI kan. Semua berharga ni kunyit ada kunyit juga. Ya, sedap. Ya, okey. Udang merah macam-macam flavor durian hari ni. Hati-hati sekarang ni orang ni dia nak cari jalan mudah ni, dia rompak je orang yang nak dapat durian ni. Hati-hati je lah. Okey, jadi saya buka pada sesi soal jawab. Sesiapa yang nak bertanyakan soalan bolehlah ajukan soalan itu kepada sahabat saya, saudara Wang Kuris, yang akan menjaga nombor telefon 011 3595 4044. Silakan. Apa akan berlaku tu sekiranya mesyuarat BN ni hari ni malam ni dengan 30 MP ni menetapkan BN still akan jadi pembangkang, maksudnya takkan join mana-mana tu. Macam mana tu nak selesai isu ni? Dia pertama sekali, apa juga keputusan Dewan Tertinggi BN, kita kena hormatilah. Kita kena menghormati. Ada orang tanya di LNA ni pernah makan durian tak? Sebenarnya baru selepas saya balik umrah tu lah, bila ada orang bagi saya durian tu baru saya makan durian. Sebelum tu saya tak boleh tahan bau apa semua lah. Tapi sekarang dah boleh. Okey. Jadi kita kena menghormati keputusan daripada Dewan Tertinggi BN walaupun kita tahu ada usaha-usaha contohnya malam ni dengar-dengar ini mungkin fitnah tuan-tuan. Ada orang cuba nak menjatuhkan Datuk Zahid, ada orang cuba nak mendesak supaya Datuk Zahid letak jawatan untuk menggagalkan kerjasama dengan Pakatan Harapan ni. Tuan-tuan kena faham lah tuan-tuan. Setiap manusia dia ada kepentingan masing-masing. Ada yang mengharapkan supaya bila dua-dua belah pihak tidak dapat membentuk kerajaan, maka kerajaan hari ni kita kena tahu jangan tak sedar, kerajaan hari ni masih ada, iaitu kerajaan caretaker government. Jadi selagi tidak ada sebuah pakatan yang berjaya membentuk kerajaan dan angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, selagi itulah kerajaan caretaker government ni akan terus kekal dan berkhidmat kepada rakyat. Jadi menteri-menteri pun sama, orang yang sama juga akan terus kekal berkhidmat. Ada orang berharap begitu, ada orang mengharapkan ianya terus kekal, dan ada orang mengharapkan supaya kalau tidak dapat mewujudkan kerajaan, maka akhirnya akan berlakunya pilihan raya semula. Jadi peluang untuk dia membetulkan kesilapan, peluang untuk dia memenangi semula pilihan raya ada. Namun bagi saya sekiranya tak jadi sekalipun untuk kita membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan, saya mencadangkan supaya parti mempertimbangkan kerjasama dengan Pakatan Harapan ini diteruskan. Sekurang-kurangnya untuk 6 negeri yang kita akan berhadapan dengan pilihan raya negeri ni, kita boleh bersatu dengan mereka. Kena ingat kita perpecahan kaum ni dah terlalu lama. Perpecahan antara orang Melayu, orang India, orang Cina ni terlalu lama dah. Dan ini peluang Barisan Nasional. Kalau dulu kita boleh kata kita kuasa terbesar orang Melayu, sekarang kita tak boleh claim kita kuasa terbesar orang Melayu.
orang Melayu telah berpecah. Dan orang Melayu sebahagian besar daripadanya, lebih kurang 38%, tak mahu ambil peduli pun pasal pilihan raya. Tak nak keluar mengundi pun. Kan? Jadi 62% orang Melayu, 62.15% orang Melayu yang mengundi pada pilihan raya yang lepas telah undi berbelah bagi. Ada Melayu mengundi BN, ada Melayu mengundi PN, dan ada Melayu mengundi Pakatan Harapan. Jadi kena sedar, way forward, hanya parti yang boleh mendapat sokongan masyarakat India dan China akan survive, dan boleh menang besar. Dan inilah kelebihan kalau kita meneruskan kerjasama. Kalau kita terpaksa jadi pembangkang pun tak apalah, kita jadi pembangkang bersama-sama dengan rakan kita yang baru, Pakatan Harapan. We are going to be a very strong opposition kalau jadi pembangkang. And kalau kita berjaya menubuhkan kerajaan, definitely we are going to be a very strong government. UMNO perlukan sokongan Pakatan Harapan kerana undi masyarakat bukan Melayu yang mereka kuasai itu akan memberi kekuatan kepada UMNO di mana saja UMNO tandingi. Dan Pakatan Harapan sudah pasti memerlukan UMNO, kerana mereka kehilangan Bersatu dulu. Walaupun Bersatu tu hanya ada 100,000 ahli. Kita ada 3.7 juta dulu. Sekarang kita ada 4.2 juta. So kalau misalnya grassroots UMNO dan penyokong UMNO atas pagar, ni semua yang menyokong UMNO, memberi sokongan kepada Pakatan Harapan, ianya juga akan menyebabkan kawan-kawan Pakatan Harapan dapat memenangi lebih banyak kursi. So we are going to end racism. Ini satu benda yang cukup besar, cukup besar. So inilah sepatutnya pemikiran masa depan kita. Kita kena terima hakikat, bahawa Pakatan Harapan lebih mampu mempengaruhi masyarakat bukan Melayu berbanding dengan Barisan Nasional. Betul. So we complement each other. Betul. Sentimen orang Melayu tak boleh terima DAP ni tu. Masih lagi. Dia macam ginilah. Orang Melayu tak boleh terima DAP bila DAP membentuk kerajaan di mana di dalam kerajaan itu lebih banyak bukan Melayu daripada Melayu. Ini menyebabkan dan Perdana Menteri dia pun hanya mempunyai 13 kursi. DAP mempunyai 42 kursi pada ketika itu. Tetapi Datuk Seri Anwar kali ni, parti dia ada berapa kursi? 30. Lebih. 30 berapa? DAP ada 40. DAP ada 40. So Datuk Seri Anwar ada 32. 33. 40. Cuba cek balik berapa? 42 lah sepatutnya. 43 lah. 43. Mereka ada 82. 42. 42. Betul lah? 42 kan? 42. So Datuk Seri Anwar ada 42, campur dengan Wakil Rakyat Barisan Nasional ada lagi 30. 26 daripadanya ialah Melayu. So maknanya kita ada 42 campur dengan 26, 66. Betul? 66 dengan 40. So ini kalau dicampur dengan kalau GPS akhirnya bersama dengan kita 66 campur lagi 22. So jadi berapa dah? 68 campur 22. 66 ke 88? 42 dengan 26. 68 campur 22. 90. Ada 90 wakil rakyat Melayu Bumiputera. Sudah pastilah apa yang berlaku zaman Pakatan Harapan 22 bulan tidak akan berlaku di zaman kerajaan kita. Because kerajaan ini akan menjadi kerajaan yang diperintah oleh majoriti rakyat Malaysia. So saya yakin DAP pun dah belajar melalui pengalaman.
Dan DAP sekarang ni di bawah kepimpinan Anthony Loke bukanlah DAP di bawah kepimpinan Lim Guan Eng, Lim Kay Siang. Lim Kay Siang dah bersara. Jadi kita pun kalau mereka lebih-lebih, kita akan tegur. Kalau kerajaan Melayu pun kita tegur, takkanlah ada sebahagian daripada parti yang membentuk kerajaan biadab ke atau tidak menghormati hak istimewa orang Melayu, tidak menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, tidak menghormati kedudukan bahasa Melayu, tak menghormati kedudukan raja-raja Melayu. Takkanlah kita nak diam. Betul tak? Jadi saya yakin bahawa BN boleh memainkan peranan sebagai check and balance. Mungkin PKR susah sebab di dalam PKR pun bukan semuanya Melayu. Ada India, ada Cina, ada masyarakat berbilang kaum. Jadi kita ni akan jadi solid satu Malay based party bergabung dengan multiracial party PKR dan bergabung juga dengan PAN pun ada dalam tu, Malay based party walaupun parti dia kecil. Dan dalam tu juga ada parti berbilang kaum yang berteraskan masyarakat Cina yang cukup besar. So ini adalah sebuah gabungan yang bagi saya sangat mantap. Bertanding pilihan raya mana pun kita menang. Mungkin kalau ada saingan sekalipun di Kelantan, kalau setakat di Terengganu, kalau setakat di Kedah, kita pulun habis insya-Allah. Ini keyakinan saya. Jadi daripada sekarang kita dah boleh kerja. Sebab kita tahu 6 bulan daripada sekarang kita akan berhadapan dengan pilihan raya negeri. Mungkin ramai yang membantah tindakan Datuk Seri Zahid yang mahukan pada kerjasama dengan Pakatan Harapan ni. Mereka ada pemikiran mereka sendiri. Tak apa, it's okay. It's okay for them to differ. Tapi peranan kita kena explain why. Way forward, this is the best for UMNO untuk maju terus ke hadapan demi masa depan kita sebagai sebuah parti mewakili orang Melayu. Inilah yang terbaik. Kita akan berada dalam satu pasukan yang betul-betul mewakili masyarakat berbilang bangsa. Kalau dulu kawan kita MCA ada sikit je yang menang pilihan raya, kawan kita MIC ada sikit je yang menang pilihan raya, kita terpaksa bagi dia menteri, terpaksa lantik mereka senator dan sebagainya. Sekarang tak ada masalah. Dan ada persetujuan, ada mutual understanding supaya mereka tak diberikan tempat-tempat penting, tidak yang boleh menyebabkan orang teringat dengan apa yang contohnya zaman Lim Guan Eng di Kementerian Kewangan, dan jumlah mereka yang sama banyak, yang menyebabkan ada setengah-setengah tu besar kepala dan sebagainya. Ini akan dapat kita elakkan. Dan saya nak beritahu, DAP sekarang ni betul-betul lailuk. Mereka dah pernah rasa hilang kuasa bila mereka terlajak perahu. Akibat daripada terlajak perahu, terlajak kata badan binasa. Kalau terlajak perahu boleh gostanan. So mereka dah faham. Sama juga PKR, mereka pernah berada di dalam kerajaan. Bila mereka pada ketika itu tidak mengawal kawan DAP mereka, akhirnya kerajaan mereka collapse. So mereka juga belajar melalui pengalaman. Dan kita orang Melayu di dalam UMNO juga belajar melalui kesilapan kita. Kalau kita hanya cerita pasal Melayu, kita lupa bangsa lain, last bangsa lain lebih kepada Pakatan Harapan. Dan kita kena ingat golongan liberal, golongan anak-anak muda generasi baru ni, pengundi-pengundi baru, mereka lebih cenderung kepada Pakatan Harapan sebab mereka duduk dalam society yang multiracial. So kalau kita boleh cater benda ni, maka kita ada a very bright future. Tapi kalau kita mengambil keputusan untuk menyokong Perikatan Nasional macam 1-2 kerat yang telah memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin ni, saya nak beritahulah
dalam mana-mana perbincangan pengagihan kerusi. Formula yang akan dipakai ialah pertama, kerusi yang sudah dimenangi oleh mana-mana parti politik, kerusi itu akan kekal milik parti politik tersebut. Contohnya UMNO hanya menang 26 kerusi. Kalau kita bergabung dengan PAS, bergabung dengan Bersatu, ni ketua-ketua UMNO bahagian ni kena dengar ni. Daripada 191 bahagian UMNO, kita hanya boleh bertanding 26 bahagian. Adakah ketua-ketua UMNO bahagian yang hari ini desak Datuk Zahid untuk meletakkan jawatan sedar benda ni? Ketua-ketua bahagian yang beria-ria nak supaya Datuk Zahid letak jawatan supaya kerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat dibatalkan ini, sedar benda ni. Kita hanya boleh bertanding di 26 kawasan parlimen. Maknanya apa? Maknanya siapa yang kalah selain daripada 26 wakil rakyat yang menang ini, ketua-ketua bahagian yang akan datang yang baru, new faces, termasuk yang sedia ada yang berjaya mengekalkan jawatan dalam pemilihan dalam tempoh 6 bulan daripada sekarang, mereka tidak ada peluang untuk bertanding pilihan raya. Fikir benda ni masak-masak. Jangan kita membantah mengikut perasaan kita. Jangan kita membantah mengikut perasaan kita. Kursi yang PAS tandingi menang 48 kursi ni, satu pun tak boleh disentuh. Dalam erti kata lain, beritahu dengan kawan-kawan di Terengganu, beritahu dengan kawan-kawan di Kelantan, kalau kita kerjasama dengan Perikatan Nasional, you can say goodbye in Kelantan and Terengganu. Mereka tak boleh bertanding satu kerusi pun di Kelantan dan di Terengganu, sebab kerusi ini sudah pun dimenangi oleh PAS. Dan dibaki lagi berapa kerusi? 48, 25 kerusi. Betul? Ada lagi lebih kurang 25 kerusi yang dimenangi oleh Bersatu dengan komponen lain. Di kerusi-kerusi itu pun kita tak boleh bertanding. Di mana tempat yang kita boleh bertanding? Tempat-tempat di kawasan bandar yang dimenangi oleh PKR di kawasan Melayu. Contohnya Setiawangsa. Maka kursi ni UMNO, itu pun tak semua UMNO akan dapat. Sebahagian UMNO akan dapat, sebahagian PAS akan dapat, sebahagian Bersatu akan dapat. Jadi, kalaupun bertambah jumlah kursi yang UMNO bertanding, ia antara 26 hingga mungkin 32. Apa nak jadi parti terbesar orang Melayu ni dari segi jumlah ahli, akhirnya menjadi parti yang sangat kecil. Maksudnya, maksud tu ni, kerjasama kalau sekiranya lah BN pergi dengan PH kan? Ya. Maksud tu ni, kerjasama ni akan melibatkan sehingga ke next PRU ke ataupun sehingga bubar parlimen? Maksud tu ni? Bagi saya bagi saya, kalau kita kerjasama dengan PH ini untuk jangka panjang pun tak ada masalah. Pembagian kursinya tak ada masalah. Sebab DAP takkan curi kursi UMNO. DAP akan bertanding di kawasan India dan China. PKR juga takkan curi kursi UMNO. Mereka akan bertanding di kawasan India dan China, dan mereka akan bertanding di kawasan bandar contohnya. Contohnya, kalau dulu bila bersatu bersama dengan parti Anwar, parti PKR, bersatu, masa dia mula-mula masuk, tak ada satu kursi pun. Mereka bertanding 55 kursi. Mereka bertanding 55 kursi. Jadi kita boleh berbincang dengan dengan PKR. Kalau mereka nak masuk, mereka boleh masuk untuk bertanding di kawasan-kawasan Melayu di bandar, kursi yang marginal. Kawasan tu Melayu, tapi di bandar. Contohnya macam Lembah Pantai ke, Wangsa Maju, kita ada 64% Melayu di situ.
Ini kursi UMNO berpotensi untuk bertanding dan boleh menang lepas ni. Setiawangsa pun itu adalah kursi yang orang Melayu tinggi di urban areas. Dan kalau kita berganding bahu dengan Pakatan Harapan, ini kursi yang UMNO boleh menang. Betul tak? Tapi sudah pasti di tempat-tempat ini, contohnya kalau di Wangsa Maju, PKR, di Setiawangsa pun PKR kan. Mungkin dua-dua kita tak dapat. Itu sebab kita PKR pun kita. Tetapi ada kemungkinan besar kita boleh exchange. Kita boleh bincang, kita boleh exchange. Jadi sudah pastilah akan ada win-win situation. Kena ada mutual understanding. Bila kawasan-kawasan yang jumlah orang Melayunya, penghuni Melayunya tinggi, maka calon daripada UMNO yang akan diletakkan. Ataupun kerjasama ni hanya sehingga PRU 16 je tu. Ianya akan merugikan UMNO balik. Kenapa kita nak buat kerja bodoh, kerjasama sampai PRU ke-16 saja? Sedangkan kita tahu bekerjasama dengan mereka ini akan menyebabkan kita akan dapat undi bukan Melayu kembali. Tapi kita akan dapat seperti pada tahun 2004. Tetapi tak mustahil juga kalau misalnya berlaku apa yang berlaku sebelum ini. Kalau lah mereka ni biadab dengan raja-raja Melayu, mereka ni tidak menghormati hak istimewa orang Melayu, cuba lagi nak bawa Malaysia dan sebagainya, tidak menghormati social contract. Kita we have the liberty to pull out at any time. Bila-bila masa kita boleh pull out. Kita pull out, government collapse, tak ada masalah. Lepas tu nak jadi pemakan, jadilah. Tapi sekarang ni kita ada potensi untuk mencuba. Kita ada potensi untuk mencuba. Bukan tak boleh jadi kerajaan, tapi kena ingat jadi pemangkang. Kita kena ingat nak biarkan Muhyiddin jadi kerajaan. Nak biarkan Muhyiddin kerjakan kita balik. Nak biarkan Muhyiddin penjarakan Datuk Zahid pula, pemimpin-pemimpin UMNO yang lain. Nak biarkan Datuk Najib merengkuk lebih lama dalam penjara. Orang yang tak ada kes mahkamah, senanglah cakap. Tetapi jangan lupa, orang macam Tok Mat juga akan jadi mangsa. Dia orang tengah menunggu je nak kerjakan Tok Mat Asad. Orang macam pemimpin UMNO yang lain yang tak ada kes mahkamah pun lepas ini mereka akan kerjakan juga. Jangan lupa benda tu. Kalau dulu mereka ni bukan main lagi baik dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Kita lihat hari ni Tan Sri Muhyiddin dah mula kata Datuk Seri Ismail Sabri jangan menyebut. Dia dah mula menyerang Perdana Menteri kita. Dia tak ada rasa hormat langsung. Ini kita kena teliti betul-betul. So kalau kita dah kaji yang mana baik, yang mana buruk, maka kita kena ambil mudarat kecil untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. Ada juga orang kata, ini kenapa UMNO ni lebih rela bekerjasama dengan kafir berbanding bekerjasama dengan sesama Islam. Jadi kalau ada orang tanya soalan ni, kita bagi dalilnya mudah. Kita mengikut kepimpinan ulama. Bila mana pada tahun 2008 kita lihat bila UMNO hanya memenangi, kalau tak silap saya, 20 kursi, PAS ada 15 kursi, dan juga Pakatan mereka ada 21 kursi di Selangor. Pada ketika itu kepimpinan ulama kita PAS mengambil keputusan untuk bersama dengan Pakatan Harapan, dengan DAP. Kalau mereka boleh, kenapa kita tiba-tiba jatuh haram? Ini kena faham. Okey. Kalau kata benda ni berlaku, maksudnya PH dengan BN itu, macam mana pula pembahagian kursi, pembahagian jawatan tu?
menteri ini sebagainya. Pembagian jawatan ni kita dah ada pengalaman kena kencing dengan Muhyiddin. Betul tak? Kita ada pengalaman, kita lebih ramai daripada Bersatu. Kita angkat Bersatu jadi Perdana Menteri, last sekali dia kencing kita jawatan Timbalan Perdana Menteri, tak bagi sampai dia dah nak mati, dah nak kena guling, barulah dia nak bagi Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Timbalan Perdana Menteri. Lepas tu dia letak syarat macam-macam lah. Kemudian kementerian-kementerian yang dibagi semua kementerian cak ayam. Jumlah yang dibagi pun tak proportionate. Parti dia menang sikit, tapi ada 2 menteri kanan. So benda-benda ni adalah pengalaman pahit bagi Barisan Nasional. Sudah pasti bila kita berunding dengan Pakatan Harapan, kita akan pastikan kita meletakkan syarat yang ketat. Sebab kena ingat, kita ni, bak kata orang tu, kita ni umpama kingmaker, kita umpama kuasa penentu. Kita cuba nak jadi parti yang memerintah secara bersendirian, tak kesampaian. Allah Ta'ala bagi kita jadi kingmaker saja. Jadi sudah pastilah kita nak pastikan kita ada kelebihan bila kita terpaksa bagi jawatan Perdana Menteri kepada Pakatan Harapan. Mereka kena korban lah. Dan saya rasa pengorbanan Pakatan Harapan ni setakat ni lah, Alhamdulillah, Perak dia bagi kita jadi MB, sedangkan kita menang 8 kursi saja. Pahang dia bagi kita jadi MB. Ini belum apa-apa dia dah bagi. Betul tak? Dan kita tengok dari segi apa ni, ada orang cakap, ada orang yang mengutuk ke bawah diri Tuanku Sultan Perak ni. Dia kata Sultan Perak ni terburu-buru, tergesa-gesa melantik apa ni MB Perak. Ini sebenarnya orang yang tak buat semakan, tak buat research, tak selidik, tak tabayun. Sebenarnya Bersatu dengan apa ni PAS Perak bergaduh, berebut nak jadi menteri besar. Sehingga kan kepimpinan PAS dah beritahu dengan ke bawah duli Tuanku Sultan Perak bahawa mereka tak boleh nak tubuhkan kerajaan kerana Bersatu akan tarik diri daripada menyokong kerajaan itu sekiranya PAS jadi menteri besar. Faham Faham? Dan di Perak pula yang menang besar ni Pakatan Harapan. Mereka sanggup berkorban bagi biar Datuk Seri Syahrani jadi menteri besar. Itu yang Datuk Seri Syahrani kata, nak buat macam mana? Orang lain tak offer. Pakatan Harapan yang offer, dia ambil lah. Dan yang diorang bagi bukan setakat menteri besar, speaker dia bagi, Esko Kerajaan Negeri dapat 3 lagi. Kita menang 8, tapi 4 dah 9. 5 akan ada jawatan. Menteri besar, speaker dengan 3 Esko. 5 akan ada jawatan daripada 8 orang. Tak cukup bagus ke lagi? Bersyukurlah apa kita dapat. Bila Tuanku mengambil keputusan untuk bersetuju dengan keputusan yang diambil oleh Pakatan Harapan dan BN untuk bagi pada BN untuk menjadi menteri besar, mestilah Tuanku dah nampak apa kebaikan-kebaikan dia. Sama juga bila Tuanku kata Muhyiddin kata dia ada 115, Tuanku cakap tak cukup. Mestilah Tuanku ada cek. Tuanku ni intelligence dia pun boleh tahan. Semua benda berlaku kat bawah ni dia tahu. Dia bukan sembrono saja. Dia tahu semua. Dia pun tahu. Kita buat Akta Lompat Parti tu untuk elak daripada scheme of thing. Kita pun bukan tak tahu bahawa Mahathir Muhyiddin ni adalah bapa kepada scheme of things. Memang bapa bagi rasuah kat orang. Kenapa dia boleh jadi bapa bagi rasuah? Sebab dia bapa terima rasuah. Kalau tidak, mana dia ada duit?
Kalau tidak, di mana ada duit? Ini nak menjatuhkan presiden ni, money changer. 186 juta atau bukan 100 juta, 186 juta. Cuba bayangkan. Ini belum lagi bas-bas yang diorang nak buat turun ni, semua turun. Nak desak presiden. Banyak perancangan diorang ni. Kan? Tapi, ini semua ialah nikmat. Kepada ahli-ahli parlimen yang dapat duit, ambil. Kan? Tapi, sampai ke istana besok, pastikanlah berikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti mana yang kita dah bersetuju, kita nak kerjasama dengan Pakatan Harapan. So jawatan Timbalan Perdana Menteri boleh dapat ke BN lah? InsyaAllah, saya yakin Datuk Seri Anwar ni dia terpaksa tunaikan. Sebab apa? Sebab kalau dia tak tunaikan, kita tarik je lah sokongan. Habis kita. Jadi kerajaan ni ialah kerajaan yang perlu berhati-hati dalam buat kerja. Memang tak bagus. Dia tak boleh memerintah mengikut acuan dia sendiri. Dia nak buat apa pun dia kena tanya Presiden Ramos setuju tak setuju. Dia kena tanya Setiausaha Agung DAP setuju tak setuju. Kalau ada seorang tak setuju, jahanam. Tapi nak buat macam mana? Rakyat cerdik sangat. Ini bukan salah ahli politik. Ini salah rakyat. Kita explain dah. Kita explain dah. Ada juga rakyat yang termakan dengan fitnah-fitnah. Orang kata kalau undi Barisan Nasional, Anwar akan jadi Perdana Menteri. Kita cakap kalau korang tak undi Barisan Nasional, BN tak cukup kursi untuk bentuk kerajaan, BN tak boleh bentuk kerajaan, tak boleh angkat orang dia sendiri jadi Perdana Menteri. Last sekali kita terpaksa bergabung dan Anwar yang akan jadi Perdana Menteri. Kita dah cakap. Tapi degil. Bagi undi juga pada Perikatan Nasional. Ada yang bagi undi pada bebas. Untuk apa? Kita dah cakap bebas ni, tak payahlah bertanding. Kalau tak puas hati dengan KJ, pergi bertanding kat Sungai Buloh je, cukup. Bertanding sampai letak 20 lebih calon pilihan raya. Untuk apa? Untuk rosakkan undi Melayu yang diperolehi oleh Barisan Nasional. Akhirnya tengok apa jadi. Pada dia apa? Saya boleh klaim mereka ini antara orang yang merosakkan masa depan orang Melayu. Bila mereka masuk bertanding, undi Melayu yang sepatutnya pergi kepada UMNO, Barisan Nasional, akhirnya berpecah. Yang rugi siapa? Yang kena hadap hari ni siapa? Yang hari ni menunggu kan, menunggu bila nak bentuk kerajaan. Dia orang bersibuk. Kita menang salah. Ni tolong masukkan ni. Kita kalah pun salah. Semua serba salah, tuan-tuan. Semua serba salah. Cuma nasihat saya pada orang yang menunggu lama ni, saya nak beritahu baru je beberapa hari. Hari Ahad, hari Senin. Hari ni Selasa kan? Ya. Baru 3 hari tuan-tuan. Kita ada lagi 497 hari lagi. Tuan-tuan boleh tunggu. Kenapa saya kata ada 475 hari? Di Belgium tuan-tuan, hari ini Alhamdulillah, selepas mereka mengadakan pilihan raya, mereka berunding, 7 parti akhirnya bersetuju untuk membentuk kerajaan secara bersama. Dan mereka mengambil masa 500 hari. 500 hari. Saya rasa kalau saya cerita ni, Datuk Seri Ismail Sabri mesti seronok. Sebab kalau kerajaan Malaysia ni mengambil masa 500 hari untuk bentuk kerajaan, maka lagi 500 hari lah Datuk Seri Ismail Sabri akan menjadi caretaker government, akan jadi Perdana Menteri. Sekarang ni Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri 23 Ogos 2021 kan, 23 Ogos 2022. Kemudian September, Oktober, November, 15 bulan.
15 bulan. Sampai November kan. Jadi nak kena tambah lagi 2 bulan. Januari. November, Disember, Januari. Jadi kalau dapat tangguh sampai 23 Januari pun alhamdulillah cukup 17 bulan, dapat pencen, dapat perks sebagai seorang bekas Perdana Menteri, semua dapat. Okey. So, berbalik daripada no DAP tadi. Dia cukup 17 bulan. So, berbalik pada no DAP, no Anwar ni tu. Anwar Musa pada tahun 2018 dia pernah keluar statement. Dia kata UMNO bersedia untuk bekerjasama Wak Imah dengan DAP. Tapi hari ni dia pula yang biasalah, itulah Anwar Musa. Anwar Musa akan berkata-kata, dan Anwar Musa ialah seorang yang cukup pandai berkata-kata. Dan bila dia berkata-kata tu, dia berkata-kata untuk menguntungkan puak dia saja. So abaikanlah apa yang Anwar Musa cakap. Memang kau tak boleh lawan dengan dia. Dia pandai, dia orator. Okey. Ada lagi soalan? Apa tujuan sebenarnya yang Di-Pertuan Agong memanggil 30 MP Barisan Nasional? Adakah semata-mata untuk memastikan apa yang diklaim itu? Sudah pastilah tuanku sudah merasa was-was. Sebab kita kena ingat bila nak mengangkat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, tuanku peringkat awal dia buat round pertama, dia panggil semua MP. Bila semua MP, tak ada seorang pun yang memilih seorang menjadi Perdana Menteri. Tak ada orang yang dapat 112. Maka dia menggunakan kaedah pemilihan kali kedua. Okey. Untuk kali ini dia dah cakap dah. Maka dia akan panggil ketua-ketua parti yang akan membawa akuan berkanun. Seperti mana yang telah pun diumumkan oleh Speaker Dewan Raya. Jadi tak sepatutnya ada double standard. Kali ni nak kena ada SD. Jadi sepatutnya SD yang dibawa oleh Muhyiddin ni tak laku. Ianya mestilah SD dibawa oleh ketua parti itu sendiri. Ataupun aku janji ke yang dibawa oleh ketua parti itu sendiri. Ataupun seperti mana Muhyiddin dilantik. Macam mana Muhyiddin dilantik? Adakah ada SD secara peribadi? Tak ada. Datuk Seri Zahid seorang menandatangani surat akuan berkanun bahawa beliau memberikan sokongan kepada Muhyiddin mewakili 42 orang ahli parlimen. Haji Hadi mewakili 18 orang ahli parlimen. Muhyiddin mewakili ahli parlimen bersatu. Dan GPS mewakili ahli parlimen GPS. Ketua parti je. Sudah pun diangkat Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Jadi kali ini sepatutnya begitulah saya mengharapkan pada hari esok ketua parti itu yang akan menyatakan kepada baginda tuanku bahawa mereka menyokong sama ada menyokong Muhyiddin atau menyokong Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Cukuplah. Kenapa ada double standard? Sepatutnya tak boleh begitu. Sepatutnya tak boleh begitu. Okey? Ya. Ada lagi soalan-soalan? Benda-benda yang orang tak faham ke apa ke? Soalan daripada penonton? Okey, soalan penonton tu Dia kata kenapa perlu Datuk Presiden UMNO minta direhatkan, maksudnya tak berundur. Dia macam ni lah. Sebenarnya kita kena faham, bila orang minta Datuk Seri Presiden berundur ni, sudah pastilah kan mereka mengharapkan kursi Presiden kosong. Dan ada juga minta supaya kursi Timbalan Presiden pun dikosongkan. Kalau kita mengamalkan budaya kalah je,
semua orang letak jawatan. Maka setiap kali kita kalah, kita akan kehilangan orang-orang yang berpengalaman. Kita kena berhadapan dengan keadaan parti akan dipimpin oleh orang yang tidak ada pengalaman. Apatah lagi ada orang yang minta supaya presiden dengan timbalan presiden berundur, tetapi naik presiden dia tak suruh berundur pula. Sedangkan dalam situasi hari ini, kedudukan Datuk Seri Najib yang diminta untuk bertanggungjawab, mengambil kepertanggungjawaban. Datuk Seri Najib pada ketika itu ialah Presiden Parti, Perdana Menteri, Pengerusi Barisan Nasional, dan dia yang mengetuai kerajaan. Apa juga kerajaan okey ke tak okey ke, rakyat puas hati dengan kerajaan apa semua, memang kerana dia, sebab dia Perdana Menteri. Tetapi kita ada pengasingan tugas. UMNO Datuk Seri Zahid jaga, parti Datuk Seri Zahid jaga. Tetapi pentadbiran negara, Perdana Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri, poster boynya pun Datuk Seri Ismail Sabri. Malah bila Presiden Parti minta supaya diadakan pilihan raya seawal selepas kita menang pilihan raya di Johor pada bulan 3, gagal untuk diperolehi, sehinggalah bulan 10 baru bubar dan bulan 11 baru pilihan raya. Dan itu antara punca utama kenapa kita kalah teruk. Kita kena terima hakikat tu. Jadi adil tak kalau kita suruh Datuk Seri Ismail Sabri pun letak jawatan? Jadi kalau semua letak jawatan, macam mana dengan parti ni? Nak tinggalkan budak-budak yang baru 18 tahun ni semua nak ambil alih parti? Boleh nak gantikan dengan muka baru yang fresh. There's nothing wrong with that. Kita nak buat pemilihan, boleh. Dan sudah termaktub di dalam perlembagaan parti dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya, suka tak suka parti mesti mengadakan pemilihan parti. Jadi apa motif orang yang desak supaya Datuk Seri Zahid, Tok Mat Hassan meletakkan jawatan sekarang, sedangkan mereka tahu bahawa mereka boleh tukar Datuk Zahid dengan Tok Mat Hassan within 6 months? Kenapa nak sekarang? Supaya dapat menggagalkan kerjasama dengan PH. Nampaklah? So kita kena nampak benda ni dengan teliti. Jangan kita main ikut suka-suka kan, geng-geng baju merah yang tak tahu apa benda pasal politik ni semua kan. Dapatnya berbala tak berbala kita tak tahulah kan. Kita pun bukan tak tahu, ada kadang-kadang tu yang dibagi tu banyak, yang sampai kat bawah sikit. Kena maki berbakul-bakul. Nak buat apa? Betul tak? Dia orang sedar tak? Kalau kita memilih PM, betul Islam, tapi akhirnya UMNO akan terkubur. Sedar tak sedar? Lepas tu nak angkat pula orang yang dah ada pengalaman, ada track record menganiaya kita, mendera kita, membuli kita, tikam belakang kita, nak ambil lagi Muhyiddin. Don't be stupid. Okay? Okay, sebelum tu, sebelum ni Muhyiddin kata Ismail Sabri gagal, kemudian Ismail Sabri kata Muhyiddin gagal, kemudian dia nak bentuk pula sama-sama kerajaan sekali lagi hidup. Jadi rasa itu tak betul. Tak betul. Pendirian Datuk Seri Ismail Sabri, no PH, no PM. Ada pembangkang. Itu kena faham. Kena jelas lah. Okey? Okey tu. Dalam Facebook KJ yang tanda tangan SD kepada Muhyiddin tidak termasuk Datuk Seri Ismail Sabri. Hanya orang tertentu lah, orang-orang keliling pemimpin tertentu. Tapi Alhamdulillah
Semua dah tarik balik ya? Sudah tarik balik. Semua tarik balik. Okey tu, KJ tu dalam Facebook Ustaz saya. Ya. Dia kata perundingan pembentukan kerajaan baru tidak boleh melibatkan Zaid Hamidi tu. Kerana beliau tiada lagi keabsahan moral selaku presiden. Dan minta kira macam apa? Datuk apa ni? Datuk Zahid ni tidak ada keabsahan moral lah yang bermoral serang presiden parti ketika pilihan raya. Ini pun saya rasa kita kena buat laporan disiplin juga terhadap bangkai bernyawa ni. Ini betul-betul bangkai bernyawa. Orang tengah pilihan raya, kau patut serang musuh kita. Kau serang presiden parti, kau serang parti sendiri, kau kata parti ni sesat. Kau nak dapat undi daripada geng-geng bukan Melayu yang pro Pakatan Harapan. Kau ingat kau serang UMNO, kata UMNO parti sesat, UMNO is a sick party. Kau rasa kau boleh dapat undi daripada UMNO ke? Fixed deposit Melayu situ lebih 64%. Bila kau nak dapatkan undi bukan Melayu, kau taruh kau parti Melayu ni, you are going to lose the support from the Malays, from UMNO supporters. Orang sakit hati bila dia kata UMNO sesat. Siapa tak sakit hati? Itu sebab aku cakap, kalau Sungai Buloh ada 64% Melayu dan kita letak tokoh macam KJ orang Melayu dan diminati oleh asu-asu dan nyonya-nyonya di Sungai Buloh tu, popular gila babi. Kalau kau kalah, itu yang aku cakap, on the way balik tu singgah 7-Eleven, makan racun tikus. Dia tak sepatutnya kalah. Dia tak sepatutnya kalah. Dah kalah tu kan, bagilah masa sikit, biar orang lupa dia kalah. Janganlah terus nak melalak, nak kata presiden tak bermoral. Aku tak nak cerita lah, kau bermoral sangat ke? Apa kau buat kat Las Vegas? Nak kita sebut nama-nama kawan-kawan yang menemani dia, apa yang dihidangkan? Nak kita sebut? Tak payahlah. Tak payah. Tak payah cerita bab moral. Sebab bila kita cerita bab moral ni kan, nanti terkeluar semua sekali. Yang jantan, yang pondan, yang apa semua akan keluar. Buat apa? Apa faedah yang dapat? Yang Jakarta. Tak, Jakarta tu boleh. Tu boleh. Kau jangan ni. Dah lah dia tu kan, baru je. Tapi pasangan tu sama. Okey. Ini netizen tu, dia minta pendapat tu kita boleh minta Datuk Seri Najib buat release statement pendapat beliau mengenai gabungan itu. Hanya pendapat bosku je yang dapat meredakan. Datuk Seri Najib sudah pun memberikan pandangan dia. Dan pandangan dia ini sudah pun dinyatakan oleh anak beliau bernama Noriana. Dan mengikut Noriana, bahawa Datuk Seri Najib meminta supaya kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Takkanlah Pak Datuk Seri Najib nak suruh kerjasama dengan orang yang penjarakan dia. Betul tak? Pakatan Harapan dulu memang bawa atuk, memang benci betul, berdendam dengan Datuk Seri Najib. Kemudian atuk keluar daripada Pakatan Harapan. Lepas tu Muhyiddin pun keluar daripada Pakatan Harapan. Agenda atuk diteruskan oleh Muhyiddin. Peguam negara masih lagi Peguam negara Muhyiddin. Ketua Hakim Negara masih lagi Ketua Hakim Negara Mahathir. Betul tak? Yang menzalimi kita ni dua ekor puaka ni. Satu, Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah membawa dia ke pangkal jalan. Hari ni dengar cerita macam dah kembali ketika semayang.
kita doakanlah. Kita doakan. Kita doakan mesti doa yang baik-baik, jangan doa yang tak baik-baik. Minum air dulu, minum air. Okey. Diorang tanya tu, kalau MPBN jumpa tuanku besok, katakan semua kata tidak mau jadi pembangkang itu, apa keputusan dia akhirnya? Maka kalau misalnya mereka semua kata mau jadi pembangkang, dan Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak cukup 112 orang, maka semua akan jadi pembangkang. Dan Dato' Sri Ismail Sabri, kita ucapkan tahniah, dia akan kekal sebagai caretaker government, sebagai PM interim. Sehingga bila-bila. Sehingga tengoklah, kalau tuanku putuskan kita buat darurat 12 bulan ke, 12 bulan lah. Kalau tuanku putuskan 120 hari, 120 hari lah. Ataupun pilihan raya semula sekali dengan negeri esok tu. Kemungkinan besar. Kebarangkalian besar mungkin. Tetapi kena ingatlah, disebabkan kita tak menubur kerajaan ni, banyak yang akan terjejas, rakyat yang akan sengsara. Maka orang akan blame pada BN, dan kita pun tahu kita tak ada duit. Pilihan raya itu hari pun kita tak ada duit. Budak-budak yang kita janji nak bayar RM20 pun ada yang tak dibayar. Sebab kita tak ada duit. Sedangkan Perikatan Nasional, duit yang dia rompak masa zaman darurat tu sampai sekarang tak habis belanja. Ini untuk exercise besok ni pun, malam ni dengar cerita banyak juga dia nak tabur ni. So, caretaker government tu termasuk menteri-menteri sekali, dia masih berfungsi lah kan? Mana? Kalau caretaker government ni termasuk menteri? Ya, saya rasa termasuk menteri-menteri masih berfungsi. So, ini ada, dia kata dia Chinese tu, KL. Dia kata parti PAS ni parti yang sangat sensitif tu. Jadi kalau dia memerintah, pelabur asing akan takut nak masuk. Mungkin perkhidmatan hiburan ke macam mana? Bukan masalah pelabur asing takut nak masuk. Kita tengok wakil rakyat di Sarawak pun ada 10 awal-awal lagi telah membantah kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Menteri yang menyokong nak bekerjasama dengan PAS. Itu sebab Ketua Menteri membuat satu kenyataan mengatakan dia serah kepada kebijaksanaan Kebawah-Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk memilih Perdana Menteri daripada kelompok mana, daripada parti Pakatan mana. Okey. Kalau caretaker government tu, adakah pelabur akan masuk tu? Memanglah, bila kerajaan tu dipanggil kerajaan kerajaan sementara, maka sementara menunggu Perdana Menteri baru tidak ada siapa yang akan masuk melabur dalam negara ni. Jadi mata wang kita akan kekal rendah nilai dia. Bursa saham kita pun tak akan naik. Kita punya foreign direct investment akan merudum. Kita punya pertumbuhan ekonomi akan menguncuk. Kadar pengangguran kita akan bertambah. Banyak masalah akan berlaku. Okey? Ada soalan lain? Kita ada sejam syukuran. Okey, saya minta supaya tuan-tuan untuk tolong bantu sharekan live saya ini supaya ia dapat memberikan manfaat penerangan kepada semua yang hadir. Untuk makluman yang selalu ikut saya di YouTube saya telah pun di blok selama 3 bulan 90 hari. Jadi tolong follow saya punya Telegram saya Datuk Lokman Adam, ataupun TikTok channel saya Datuk Lokman Adam, ataupun Facebook saya Lokman Nur Adam Official. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.